Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua. Tahniah, anda semua luar biasa hebat dan juga sangat-sangat komited. Alhamdulillah. Hari ini kita akan teruskan kepada sesi yang seterusnya. Kita dah belajar cara nak buat pola. Ini hari ini kita nak tunjuk macam mana cara nak potong kain. Okey, so saya tak nak melengahkan masa. Okey, sebelum kita teruskan kelas kita untuk sesi kelas kita pada hari ini. Okey, so jom kita akan terus mula. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Dekat sini saya dah sediakan kain, nampak tak dekat atas meja saya? Kita dah ada kain. Kain ni kita akan gunakan match dengan kita punya kain kembang payung yang kita dah siapkan. So hari ni saya nak buat baju mini kurung moden. Okey, sekejap. Saya akan tunjukkan. Okey, ini adalah untuk bahagian depan. Ini adalah bahagian depan kita punya pola bahagian depan ni. Kita akan ambil satu keping. Yang mana dah ada buku nak jadi pakar jahitan tu, anda boleh rujuk, boleh buat nota, take note, mana-mana yang saya cakap, input-input yang saya bagi tu. Kalau ada yang orang kata perlu anda tulis. Okey, tulis. Alright? Yang dah ada buku nak jadi pakar jahitan ni. Jangan orang kata apa? Kan? Anda boleh tulis. Kalau hari ni tajuk kita apa? Baju mini kurung. Boleh buat nota. Banyak lagi kan ruangan kat bawah tu. Mana mini kurung kita? Mana mini kurung? Ni dia. Okey? Boleh buat nota. Banyak lagi tempat yang kita boleh buat nota. Supaya apa? Bila kita letakkan nota dalam satu tempat, senang kita nak buat rujukan. Pastikan yang dah ada nota tu, sila buka buku nota. Okey, untuk bahagian depan, saya nak bahagian depan ni kita akan ambil satu keping. Sebab di sini kita dah letakkan tanda lipatan. Mana yang baru kata nak belajar, okey, newbie, memang sangat-sangat inilah tempat dia. Anda berada di tempat yang betul. Okey, so bila ada tanda 3 ni, ini adalah tanda lipatan. Tanda lipatan ni bermaksud dia tidak putus. Kita akan ambil satu keping. Okey, atas satu keping. Okey, ini bahagian bawah. Ini bahagian belakang sayang. Ini bahagian belakang. Bahagian belakang kita akan buat zip. Zip di bahagian belakang. Okey, sebelum tu kalau ada apa-apa nak tanya soalan, anda boleh letakkan di ruangan komen. Nanti saya akan bacakan. Kita akan bantu yang lain. Ini adalah bahagian belakang. Kita akan buat dart. Okey, buat dart di bahagian belakang. Dan juga kita akan letakkan zip sorok. So, bila kita nak letakkan zip, bahagian belakang kita kena ambil 2 keping. Kita perlu ambil 2 keping. Tetapi ada yang tanya, cikgu, sekiranya kita tak nak buat zip boleh ke? Okey. So, sekiranya ada yang tak nak buat zip boleh, tak ada masalah. Boleh. Okey. Kalau tak nak buat zip, kita ambil bahagian ni sekeping lah. Okey, sekeping. Tapi pastikan bahagian pinggang ni jangan terlampau fit sangat sampai tak boleh masuk. Kita nak sarung ketat nanti. So tak boleh terlampau ketat lah bahagian pinggang ni. Kalau macam yang saya tunjukkan masa buat pola, so tak ada masalah lah untuk anda sarung saja. Dan pastikan satu lagi, bila anda tak nak buat zip pada bahagian belakang, okey, pastikan bahagian leher tu boleh masuk kepala lah sayang. Okey, antara leher yang terus boleh masuk kepala, boleh buat leher baju kurung. Leher bulat pun boleh, tapi pastikan leher bulat tu lebih, orang kata, besar sikit supaya kita boleh masuk kepala. Ataupun kita boleh buat leher sampan. Okey, boleh buat leher sampan. Ataupun lagi satu, kalau nak buat leher biasa ataupun berbentuk, tak ada masalah. Tetapi anda kena buat belahan pada bahagian belakang supaya kita boleh masuk kepala. Buat belahan sikit pada bahagian belakang dan letakkan butang lah untuk bahagian belakang tersebut. Banyak cara boleh buat.
So kalau ada yang tanya, cikgu kalau saya tak nak buat zip boleh ke? Jawapan saya boleh. Okey, so kalau tak nak buat zip tu ambil sekeping je lah. Okey, kat sini tanda lipatan. Okey, kalau tak nak buat zip, kat sini tanda lipatan. Depan sekeping, belakang sekeping. Tapi untuk malam ni sebab saya untuk hari ni sebab saya nak tunjukkan cara bagaimana nak buat zip pada bahagian belakang dan juga tangan. Dekat tangan pun nanti kita akan tunjukkan cara buat zip. Okey, so yang ni saya akan ambil 2 keping. Dan satu lagi adalah bahagian tangan. Okey, bahagian tangan dekat sini tanda lipatan sayang. Bermaksud dia tidak putus. Untuk bahagian tangan kita akan ambil 2 keping. Untuk bahagian tangan kita akan ambil 2 keping. Okey, sebab apa? Sebab satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Okey, so kita dah siapkan bahagian pola kita dan jom kita potong kain. Saya dah sediakan kain dekat sini. Untuk mini kurung mini kurung ni dia tak labuh. Kebiasaannya mini kurung ni dia menutupi punggung ataupun paras-paras punggung ataupun paras-paras betis kita, maksudnya dia tak labuh. Okey. So, kita boleh menggunakan 2 meter kain dah cukup. 2 meter kain dah cukup untuk mini kurung. Okey, boleh ke boleh? Alright, so cara nak potong kain saya akan tunjukkan kat sini. Seboleh-bolehnya kita ambil irama negak. Seboleh-bolehnya kita akan ambil irama negak. Penting bila kita nak potong kain, sangat penting kita tahu apa itu irama negak. Kalau macam ni dipanggil irama negak. Okey? Macam ni dia ikut ira. Okey? Kalau begini dia irama lintang. Ni namanya irama lintang. Dan satu lagi ira adalah ira serong. Ira serong ni sebenarnya ada guna dia juga. Okey, ira serong dia antara, kan, antara. So bila kita letakkan, ini ira menegak. Okey, saya tunjukkan kat sini. InsyaAllah nanti kita buat posting, so anda lebih faham. Kalau kat sini ira melintang. Okey, ira melintang ni kebiasaannya kain berkaki atau memang kita terpaksa ambil ira melintang. Okey, kita nak ambil bahagian kain berkaki tu. Lagi satu ira serong. Dia macam ni. Dia bila kita tarik dia memeri. Itu ira serong. Ira serong pun ada guna dia. Ira serong biasa kita akan gunakan pada bahagian leher. Kita nak buat piping. Ada sesetengah tu dia letak untuk buat poket, mulut poket. Dia nak nampak perbezaan antara baju dengan poket. Tu biasa baju lelaki lah yang ada poket. Okey, ada gunanya juga untuk ira serong. Banyak juga guna dia nak buat piping. Kebiasaannya buat piping lah. Sebab dia ira serong, senang nak dibentuk. Okey, boleh ke boleh? Setakat ni. Kalau kain di depan belakang, macam mana kita nak tahu mana depan mana belakang? Okey, kalau ada kain yang macam tu, biasanya kain plain lah. Kain plain, anda boleh tengok dekat bahagian hujung dia. Dekat bahagian hujung dia macam ada kain timbul dengan dia punya bahagian hujung ni ada apa ni? Orang kata bulat-bulat tu. Okey, saya tunjukkan dekat sini. Ada contoh kat sini. Okey? So anda boleh tengok tau. Boleh tak fokus? Alright? Anda kena tengok kalau kain macam yang saya pegang ni, kain depan belakang dia sama tau. Sama. So bila kita nak tahu mana depan mana belakang, anda kena tengok tepi kain dia ni. Tepi kain, satu dia timbul, satu dia tenggelam tau. Nampak tak? Okey, saya tunjuk kat sini. Dekat sini dia tenggelam, dekat sini dia timbul. Kalau kita rasa dengan jari pun kita akan dapat rasa lah. So, bahagian yang timbul ni adalah belakang. Boleh faham tak? Ingat boleh buat nota. Yang ada buku nak jadi pakar jahitan, tulis nota. Okey? So, ini adalah bahagian belakang. Maknanya dalam baju. Ini adalah bahagian yang cantik. Yang dia punya ni tenggelam. Bila kita rasa dia tenggelam, dia tak rasa dengan kita punya jari ni. Kalau anda tengok pun nampak. Okey? Bulat-bulat dia ke dalam. So, bila yang timbul ni, ini adalah belakang. Macam mana saya nak fahamkan? Maksudnya yang ni tak cantik, yang ni cantik. Ni belah cantik. Okey? Yang ni belah tak cantik.
luar. Ada orang faham macam tu? Luar, dalam. Boleh faham ke faham? Okay? Alright. So saya harap saya menjawab soalan tadi. Okay, so saya nak teruskan dekat sini. Berapa meter untuk kalau badan yang gemuk, berapa meter cikgu? Okay, untuk badan yang gemuk tak ada masalah kalau anda gunakan 2,5 meter pun dah okey, sebab baju ni dia pendek saja. Kalau anda nak buat yang labuh untuk design ni, tak adalah saya cakap tak boleh buat labuh, tak ada masalah, boleh juga. Tapi kalau anda buat labuh kena lebihlah meter. Kan? 2,5 meter ke 3 meter tu dah lebih sangat sebenarnya. Kalau orang gemuk, pastikan, kebiasaannya saya suka bila badan yang besar ni kan, gunakan bidang 60, senang nak ambil. Tapi tak ada masalah kalau anda dah ada kain bidang 45. Bahagian badan pastikan ambil ira menegak, bahagian tangan boleh ambil ira serong kalau kain tak cukup. Okey, biasa bahagian badan kita boleh ambil ira menegak, bahagian tangan boleh ambil ira serong, tak ada masalah. Okey. Okey, so saya akan semula memotong. Ingat kita ikut ira menegak seboleh-bolehnya, kecuali kalau kain tu berkaki. Boleh faham ke faham maksud saya? Okey, sebab berkaki, sebab kita dah ada bahagian kaki kain kan, so kita nak ambil bahagian kaki tu, terpaksa kita ambil ikut ira melintang. Menegak adalah meter. Ada yang tanya, sebenarnya soalan macam ni dia mengkonfuskan orang yang baru nak belajar. Ada yang tanya, ira menegak tu meter kain ke bidang kain? Kalau yang faham, saya nak jawab macam ni. Kalau ira menegak, ikut meter kain. Meter kain meter kain. Boleh faham Kalau ira melintang, dia ikut bidang kain. Tapi kalau yang baru nak belajar, dia tak akan, orang kata dia tak, dia akan rasa macam confused lah. Tapi tak apa, insyaAllah kita share ilmu. Alright. Okay, so saya akan mula untuk potong bahagian depan dulu. Masa nak potong kain pun kena ada, orang kata ikutlah step dia. Mula-mula kita ambil bahagian depan, lepas tu kita ambil bahagian belakang, dan juga last kali nanti kita ambil bahagian tangan. Okey, so saya ambil bahagian depan dulu kat sini. Satu lagi saya nak bagi tahu, untuk kita punya pola ni belum ada basi jangan lupa. Okey, saya letakkan dekat sini. Jangan membazir kain. Okey, kita tengok basi kita nak letak 1 inci kan. Lebih sedikit tak apa. So kita letakkan kain pola kita atas kain. Pastikan lagi satu saya nak bagi tahu kepada mereka yang newbie, semasa kita nak potong kain, pastikan, anda nampak tak cara saya letak kain? Jangan sebelah yang cantik. Jangan kita letak pola ni bahagian yang cantik. So kita letak bahagian yang tak cantik. Nampak tak? Jangan ada orang dia letak bahagian cantik, dia letak pola dekat atas, dia lipat macam ni, dia letak pola atas tu. Tak boleh. Okey? Sebab apa? Sebab untuk keselamatan. Kalau kita nak conteng, nak letak kapur, biar bahagian dalam lah. So kita letak, pastikan belah yang tak cantik. Kepada anda yang orang kata baru-baru nak belajar, take note lah asas-asas untuk anda potong kain. Alright. So kita letakkan macam ni. Ingat, jangan membazir kain. Alright. So kita ambil peniti kita ni, kita penitikan. Ingat yang kat sini tanda lipatan, maknanya dia tidak putus. Maksudnya apa? Kita letak betul-betul dekat tepi kain. Dia tak putus. Letak kat tepi kain macam ni, penitikan. Okey, so kita penitikan. Okey, kita penitikan keliling. Lepas tu ada yang tanya, kalau kain licin, macam mana nak bagi dia supaya tak lari? Sebab tu pentingnya peniti. Kalau misal kata kain chiffon kan, anda kena, orang kata, bentang dia elok-elok, tengok ira dia dengan betul, kemudian penitikan. Okey, walaupun kita ada pemberat, kalau kain-kain yang licin macam ni, wajib pakai peniti. Okey, supaya kita tak nak kain itu lari, nanti kita yang stres kalau kain tu bila kita dah lipat elok, kemudian dia lari-lari kan. So peniti sangat penting. Okey. Alright.
Okey, so kita penitikan keliling dan jangan lupa kita letakkan basi. Basi pun kita kena tahu berapa kita nak letak. Okey, so untuk bahagian leher kita akan letakkan basi suku inci saja. Okey, kita akan buat leher bulat kat sini. Kita letakkan suku inci. Okey, bahagian bahu basi mesti letak setengah inci sahaja. Okey, letakkan setengah inci. Bahagian kita punya ketiak ni, keruk ketiak kita setengah inci sahaja basi dia. Okey. Kemudian bahagian sisi kita akan letak basi 1 inci. Ada yang tanya, cikgu kalau saya letak basi 3/4 boleh? Boleh, tak ada masalah. Paling maksimum 1 inci. Sebab apa kita letak 1 inci? Sebab kalau misalnya kata baju kita terkecil, senanglah kita nak besarkan. Sebab kita ada letak basi yang besar 1 inci. Tapi kalau ada yang tanya, cikgu boleh ke saya letak basi 1,5? Tu dah tak boleh sayang. Okey, basi paling maksimum 1 inci. Kalau dah 1,5 tu besar sangat. Okey, besar sangat. Nanti jadi bahagian dalam tu dia mempengaruhi kita punya jahitan nanti. So paling maksimum, paling besar pun boleh letak 1 inci. Alright, so kita letak 1 inci. Dan juga bahagian bawah baju kita akan letakkan basi 1 inci juga. Okey, bahagian bawah baju kita letak 1 inci. Okey, so bila kita dah letakkan semua basi kita pada kain, barulah kita potongkan. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita potongkan. Alright. Kat sini setengah inci. Okey, so bahagian leher kita letakkan basi suku inci sahaja. Tak nak besar-besar basi dia. Alright, so alhamdulillah kita dah letakkan basi dan kita dah siap dah pun potong bahagian depan. Okey, settle bahagian depan, kita bukakan balik dia punya peniti. Okey. Okey, so kita akan terus potong bahagian belakang pula. So kita potongkan bahagian belakang sama, kena guna ira yang sama. Jangan bahagian depan kita guna ira menegak, bahagian belakang kita guna ira melintang, tak boleh. Macam saya cakap, depan belakang kena ambil ira yang sama. Kalau anda nak ambil ira menegak untuk bahagian tangan boleh, sekiranya kain tak cukup. Tapi kalau bahagian tangan, misal kata anda bentang, anda tengok okey, masih lagi cukup, ambil ira menegak lah. Boleh ke boleh? Okey, faham ke faham ni? Alright, so saya akan ambil pola bahagian belakang dekat sini. Lagi satu nak potong kain, tengok bunga kain tu. Ada bunga dia bersepah. Kalau bunga bersepah ni lagi senang nak potong. Okey, lagi senang nak potong maksud dia macam mana tahu? Kalau tadi kita ambil ira, kalau tadi bahagian depan kita letak macam ni kan? Kan? Ini bahagian atas, ni bahagian bawah. Okey? Misalnya kata bahagian belakang kita nak buat macam ni pula. Bahagian atas kat sini, bawah kat sini pula. Kena tengok bunga dia sayang. Jangan lupa. Okey? Kalau bunga dia semua menegak ke atas, tak boleh lah ambil macam ni. Kena ambil begini. Sama juga. Atas mesti atas. Okey? Yang kita ambil kat bawah, kena ambil kat bawah. Kecuali kalau corak dia berselerak. Kalau corak dia berselerak, okey, anda boleh ambil. Tak kisah. Bahagian ni nampak kain dekat atas ni lebih kan? So nak bentangkan macam ni. Tak ada masalah. Sebab tu kena tengok juga bunga kain. Macam bunga kain saya ni, nampak tak? Okey, bunga dia satu ke atas, satu ke bawah, satu ke atas, corak dia berselerak. So saya boleh ambil lah. Okey, tak kisah. Tengok juga itu juga sangat-sangat penting. Jangan nanti dah potong, alamak, belakang terbalik. Sayang kain. Okey, sayang kain nanti. Faham ke faham ni?
Tu penting, take note. Apa yang nota-nota yang rasa penting, pastikan anda catat, tuliskan. Okey. So, saya letakkan kat sini. Alright, so saya letakkan. Jangan lupa bahagian tepi kita akan letakkan basi 1 inci. Sebelum kita bahagian dia punya tengah belakang kita kena anjakkan. Kita akan letakkan basi 1 inci. Jawapannya sebab apa kita kena letak basi 1 inci adalah untuk zip. Untuk kita nak letak zip. Kepada anda yang nak letak zip lah. Kalau misal kata cikgu saya tak nak letak zip, boleh. Boleh, tapi janganlah letak basi 1 inci kat sini sayang. Rapatkan macam kita ambil depan tu. Itu kepada anda yang tak nak letak zip lah. Dia kena ada tanda lipatan kat sini. Okey, boleh ke boleh? Okey, saya terangkan satu persatu supaya anda faham dan supaya anda dapat hasilkan baju sendiri. So baju tu jadi insya-Allah. So kita letakkan basi untuk zip. Okey, basi untuk zip. Kalau yang dah biasa, dia akan ambil pembaris ni, dia letak sini tahu, rata. So anda ikut je ukuran pembaris ni. Sebab lebar pembaris ni adalah 1 inci. Nampak tak? Lebar pembaris ni 1 inci. So ambil betul-betul, letak tepi, gariskan je. Dia banyak cara lah kan. So ini saya tunjukkan salah satu cara lah. Okey, bila kita angkat dia akan jadi 1 inci lah kat sini. Okey, orang kata memudahkan kerja. Okey, dia akan sama jadi 1 inci. Dan kita ambil, kita letakkan kat tepi ni. Pastikan letak pada paras yang kita dah tinggalkan 1 inci. Baru kita letakkan pola. Okey, 1 inci yang kita tinggalkan ni adalah untuk zip. Dan kemudian kita letakkan kita punya peniti. Okey, kalau kain licin tu pastikan dah letak peniti. Saya lebih suka ataupun saya lebih sarankan anda letak peniti berbanding pemberat. Kalau kain licin lah, macam kain chiffon yang lembut dan sebagainya. Okey, lebih selamat. Kita takut nanti ukuran kita lari kan. Bila kita peniti elok-elok, insya-Allah. Okey, ada yang tanya kalau nak letak butang dekat belakang. Kalau nak letak butang dekat belakang, dia kena ada lidah. Bahagian belakang tu kena buat lidah lah. Untuk kita letakkan butang. Untuk bahagian belakang. Tu biasanya baju-baju sekarang design macam-macam kan. Ada yang nak letak butang bahagian belakang. Untuk nanti orang kata baju kita tu bila kita pakai selesa dan juga tak adalah nampak. Dan satu lagi kan saya nak bagi tahu kat sini, sekarang ni bila kita nak lebih mudah, dia buat zip sorok, tetapi dia buat zip macam ni lah, zip sorok, tetapi butang tu cuma dia buat hiasan. Lebih mudah sebenarnya. Ramai sekarang yang buat macam tu sebagai hiasan. Nampak cantik. Macam tu lebih selamat sebenarnya bagi saya. Okey, buat macam ni. Maknanya letak basi 1 inci buat zip, tetapi anda letakkan butang tu sebelah zip. Susun butang. Tak kisahlah nak letak dekat ke, nak susun banyak-banyak ke, terpulang. Tu kalau nak yang orang kata nak baju yang fashion ada butang lah bahagian belakang. So banyak cara sebenarnya, banyak skill. Okay, ada yang dia buat lidah. Lepas tu lidah butang tu dengan dia punya tali butang lagi cantik. Okay. So kita penitikan. Okay, alright. Kemudian kita letakkan basi, jangan lupa. Dan lagi satu, saya nak tunjukkan skill untuk anda buat pada bahagian kita punya dart. Okay, macam selalu saya tunjuk, pastikan anda letakkan. Ini adalah cara buat dart yang paling mudah. Tak payah nak pakai roda suri, tak payah nak pakai kertas karbon. Okay, anda ambil peniti, cucuk bahagian tiga bahagian satu, tengah 2, 3. Cucuk pada 3 bahagian. Okey, cucukkan saja. Nanti saya tunjukkan macam mana cara dia. Alright. Untuk bahagian bawah, depan dengan belakang basi mesti buat sama. 1 inci. Okey, jangan depan 1 inci, belakang setengah inci. Tak boleh. Mesti sama.
kita letakkan 1 inci juga. Bahagian sisi 1 inci. Okey, bahagian sisi 1 inci. Buat, kalau yang baru tu buat macam saya buat ni, tanda. Kalau yang dah biasa, dia dah tahu dah, kan? Dia dah tahu dah 1 inci besar mana. Bahagian ketiak, keruk ketiak kita ni, basi dia setengah inci saja. Okey, yang newbie anda boleh buat knot. Sebab apa? Memang sebab untuk bahagian basi dia ni tak boleh letak basi besar-besar. Memang basi dia setengah inci sahaja. Boleh take knot. Okey. Alright. So kat sini setengah inci. Bahagian bahu basi setengah inci dan juga bahagian leher basi suku inci sahaja. So kita potongkan. Okey, tengok bila dah tengok dah basi semua betul, dah letak basi, baru kita potong. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita potongkan. Untuk bahagian leher sama depan dengan belakang basi suku inci sahaja. Okey, bahagian ketiak setengah inci. Bahagian sisi 1 inci. Okey. So kita potongkan. Alright. Dan jangan lupa bahagian ni kita belahkan. Belah. Kalau bidang 60 bolehlah anda buat macam ni. Kalau bidang 45 boleh ambil orang kata apa? Ambil dua menegak macam tu. Kena tengok juga macam saya cakap, ira kain dan juga kita punya corak kain. Belahkan dia sebab kita nak 2 keping dan kita nak letak zip. Okey, so kita bukakan peniti kecuali bahagian dad dia. Saya tunjukkan sekejap lagi cara nak buat bahagian dad. Okey, nampak tak? Kita dah bukakan kecuali bahagian dad. So apa perlu kita buat? Untuk bahagian dad ni, saya nak ada tanda dengan kapur. Pastikan nampak lah. Okey, pastikan kapur yang terang yang anda nampak. Dan jaga peniti ni jangan bagi dia keluar sebab kita nak tandakan sayang. Nampak tak kat sini kita nak tandakan. Tandakan dekat peniti tu. So kita akan dapat tanda dia. Gunakan kapur yang nampak. Okey, depan, atas dengan bawah. Jangan lupa atas dengan bawah. Dekat sini tanda dia. Okey, so dah selesai bahagian ni, boleh buka. Kemudian bahagian yang kedua ni, tandakan. Okey, tandakan atas dengan bawah. Jangan tanda bahagian satu bahagian je. Kan satu bahagian tak apa ya? Tak ada tanda, susah kita nak jahit dad dia. Dan satu lagi bahagian bawah. Nampak? Tanda, pastikan nampak, gunakan kapur yang terang. Okey, dan juga bawah dia. Senang ke senang. Tak payah nak beroda suri, tak payah nak berketakabun. Okey, bahagian kedua kita dah siap. Satu lagi bahagian, tinggal bahagian tangan sahaja. Okey, ini kita dah siap potong, ketepikan. Okey, so kita nak ambil bahagian yang terakhir, iaitu bahagian tangan. Okey, seperti yang saya bagi tahu tadi, sekiranya kita dapat kain kita, bila kita dah potong bahagian depan kan, kain dia ada lebih, nak ambil ira memanjang, cukup. So ambil ira memanjang. Okey, sekiranya bila kita tengok kain kita tak cukup, boleh ambil ira melintang. Tetapi tetapi jangan pula kita ambil satu ira memanjang, satu ira melintang sebab kain tak cukup. Sebenarnya tak boleh lah macam tu. Sebenarnya tak boleh. Okey, pastikan dua-dua bahagian. Kalau misalnya kata nak ambil ira memanjang, nak ambil menegak maksudnya. Kalau nak ambil ira melintang, dua-dua. Boleh ke boleh? So, untuk kain saya ni, bila saya dah potong bahagian depan dengan belakang, saya dapat, nampak tak ni kain lebih dia, saya dapat guna ira menegak. So, untuk bahagian tangan saya nak ambil ira menegak macam ni. Sebab kain dia cukup.
Dan lagi satu, untuk baju ni anda jangan lupa kita akan tunjuk cara jahit. Dan saya akan pasang span sekali. So anda boleh tengok cara Cikgu Tini pasang span macam mana. Kita boleh, orang kata boleh ikutlah mana yang baik, ataupun anda rasa lebih mudah, anda boleh ikut, InsyaAllah. Ratakan kain dulu. Okey, bila dah ratakan kain, kita tengok. Dan jangan lupa untuk kita punya bahagian tangan ni ada zip. Kita nak letakkan zip. Sebab tu kita buat tangan kita, tangan yang kecil bawah macam ni. Sebab kita nak letakkan zip. Paras zip adalah, kat sini yang saya tanda ni adalah 7 inci. Sediakan zip 8 inci ke 10 inci. Okey, jangan pula bila kita nak buat zip 7 inci anda ambil zip 7 inci, tak boleh lah. Okey, 8 inci ke 10 inci. Sediakan 2 zip lah. Okey, kiri dan kanan. Okey, so kita akan letakkan macam ni untuk bahagian tangan. Okey, so alhamdulillah dia cukup. Saya akan ratakan kain. Kita tengok bahagian ni, kita tak nak nanti bahagian dalam tak kena. Okey, dah kena dah, alhamdulillah. Okey, kita letakkan pola kita dan penitikan. Tengok betul-betul kain. Okey, angkat sikit sebab dia berat, saya nak potongkan sedikit. Alright. Okey, so kita letakkan peniti. Kalau bidang 60 cukup ke untuk sepasang baju? Cukup sayang, cukup. Tapi kalau bersaiz besar, pastikan sediakanlah lebih meter. Kalau bidang 60 tu lebihkan 4 meter. Untuk kalau anda nak buat sepasang dengan kain duyung lah, kain potong ni yang saya buat ni. Kain apa ni? Kain kembang payung. Tapi kembang payung ni bukan kembang payung daripada pinggang kembang payung ada 2. Satu daripada pinggang memang dibuat kembang. Tu kembang payung juga. Yang kita buat ni adalah bahagian lutut. Ada yang panggil peplum. Okey, kalau nak panggil kembang payung pun boleh. Sebab dia kembang ambil bulatan 360 darjah. Alright. Kalau nak buat pada pinggang kembang payung tu mesti wajib kena pakai bidang 60. Boleh ke boleh? Faham ke faham ni untuk dewasa? Kalau kanak-kanak bolehlah kita pakai bidang 45, nak ambil 360 darjah. Untuk kain tu nanti insya-Allah lain kali kita tunjuk. Okey. So nak dapatkan sepasang dengan kain ni boleh guna kalau saiz biasa boleh guna 4 meter. Macam saya pun guna 4 meter 3 meter sayang, 3 meter setengah. Bidang 60 saya dapat buat sepasang. Okey, dengan yang ni. Kalau yang berbadan besar, pastikan sediakan lebih sedikit meter lah. Gunakan 4 meter untuk bidang 60. Okay, alright. So kita letakkan kain. Yang dekat ni, kalau ada tanda lipatan ni, letak betul-betul dekat tepi kain. Untuk newbie untuk newbie. Alright, so kita letakkan peniti. Dan jangan lupa letakkan basi. Untuk bahagian bawah, basi dia 1 inci. Bahagian sisi basi 1 inci. Dan bahagian ketiak basi setengah inci. Mesti sama dengan bahagian ketiak kita pada badan setengah inci. Okey, letakkan basi setengah inci dan baru kita boleh potong. Okey, bismillahirrahmanirrahim, kita potongkan. So kita dah selesai. Saya tunjukkan Dan pastikan kita ambil 2 keping. Nampak? Okey, 1 2. 2 keping tangan. Okey, bahagian bawah tu kan kita akan letak zip. Alright. So alhamdulillah dah pun siap.
Kita potong kain senang ke senang sangat. Dan jangan lupa boleh subscribe kita punya YouTube channel Tizaza. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang stay bersama saya sehingga habis. Saya doakan anda semua dipermudahkan segala urusan, kaya dan berjaya dunia dan akhirat. So akhir kata daripada saya, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah yang kurang itu adalah daripada diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi. Bye bye semua.